So cari dia punya period, electron valence dia adalah 2. So bila kita dah dapat dia punya ground state ni, kita akan pasang dekat sini dia tak ada unpaired electrons. So untuk 2s ni kita kena sharekan satu, kita kena pindahkan satu ke bahagian 2p. So excited state dia akan dapat yang ni. So dia akan ada 2 unpaired electrons lah. Dan kemudian kita buat hybrid state dia untuk BE. And then tak lupa juga kita kena cari ground state untuk CL juga, untuk lukis dia punya nak lukis dia punya orbital. So lepas kita dah dapat semua ni, kita start lukis dia punya orbital. Okay, macam yang kita tengok ni, dia punya orbital 2p orbital untuk SP ni dia akan overlap dengan lagi 3p 2 untuk 3p CL orbital ni, dan dia akan dan bila 2 tu overlap dia akan dapat 2 sigma bond. So dekat explanation kita boleh terang yang 2 sp orbital of 2sp orbital of Be overlap with 3p orbital of Cl each side to form 2 sigma bonds. Okay. Saja. Okay, jelas. Okay, semua betul lah. Semua step semua ada. Okay, bagus. Yang lain ada apa nak tanya? Sekalian kan? Okay, seterusnya Hakimuddin. Thank you Alif nah. Hakimuddin, silakan. Yang lain tadi sempat nak semak jawapan? Sempat, madam. Okay. Hakimuddin, right. Okay, nampak? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hakimuddin. Saya ingin membentangkan tentang opsi hydration process. Okay, pertama sekali kita kena buat Lewis structure punya opsi 2 ni. Kita akan dapat dua sigma bonds dengan 2 lone pair. Seterusnya kita buat valence electroration configuration of oxygen. Macam biasa kita buat ground state of oxygen. Kita akan dapat 2s2p isikan elektron dalam dia. Elektron valence oxygen adalah 6. Seterusnya excited state of oxygen kita tak perlu buat sebab dia punya sigma bonds dan 2 elektron lone pair dah cukup dah untuk isi 2 fluorine tu. Kita terus kepada hybrid state of oxygen. Tulis balik dia punya elektron valence dia tu. Kita akan dapat sp3. Selepas itu kita buat dia punya electron valence configuration of fluorine. Kita tulis ground state of fluorine, kita dapat 2p 2s2p. Dia tak ada kan hujung tu kan? Silap dia punya ni. Okay, buang yang hujung tu. Lepas tu kita lukis dia punya draw overlapping diagram je. Okay. Ada apa-apa tak? Siapa-siapa nak komen? Ada siapa-siapa nak komen? Tak ada, madam. Tak ada. Alright, saya ada benda nak komen sikit ya Hakimuddin. Bawah tu betul. Okay, awak naik ke atas dekat Lewis structure. Lewis structure dengan tu awak zoom sekat dekat structure tu. Boleh zoom tak? Zoom dekat structure tu. Okay, so structure ni ini untuk penambahbaikan ya. Alright, so awak buat betul which is oxygen ada 2 sigma dengan 2 lone pair. Tetapi kedudukan lone pair tu salah sebab dia dapat bentuk band tapi band tu dia kena letak lone pair dia satu atas satu kiri ataupun satu kanan. Jadi dia tak boleh letak atas bawah. Faham tak maksud saya? Faham, madam.
drawing tu tak tepat lah. Dia bukan. Awak kena jatuhkan ikatan tu. Oh. Letak oksigen. Okey, buat oksigen. Okey, lomper dekat atas 2, satu pasang. Okey, kiri satu pasang. Okey, fluorine tu turunkan ke bawah. Jangan bagi straight. Bagi dia bengkok. Bagi dia bengkok. Bengkokkan dia. Yes, macam tu. Tu baru betul. So dekat sini baru kita nampak dia bentuk band. Dia bentuk band. So dia ada lomper di atas tu. Okay, dia tak boleh letak atas bawah. Dia kena kedudukan dia memang kena macam ni. Okay. Kemudian apabila awak draw macam ni, okay, awak turunkan ke bawah masa awak drawing overlapping tu. Okay, ground state betul, satu state tak ada, betul. Okay, dekat drawing pun sama. Maksudnya awak kena ubah kedudukan dia. Sebelah sini. Sebelah situ. Okay, so padam yang bawah tu. Alright. Boleh Hakimuddin? Dia kena drawing overlap ni sama macam drawing dalam kita punya geometri. Itu kita SP3. Okay, so labelkanlah lomper. Right. Okay, baru betul. Okay, so yang lain pun betulkan juga ya. Kedudukan dia mesti sama seperti geometri. Okay, betul dah yang lain. Alright, thank you Hakimuddin. Okay, madam. Terima kasih, madam. Okay. Seterusnya, Yuzeng. Yes, madam. Tunggu saja. Okay, alright. Madam nampak tak screen? Okay, nampak. Okay, so ini adalah soalan 1C SNCL2. So first kita kena lukis dia punya Lewis structure. Then daripada Lewis structure ini ini adalah band lah. So daripada Lewis structure ini kita dapat 2 sigma bond, 1 lone pair. So kita boleh assume dia adalah sp2. So then kita kena cari dia punya electron valence configuration of Sn. So dia punya ground state adalah 5s2, 5p2. So daripada sini kita boleh tahu sini adalah 2 sigma, sini adalah 1 lone pair. So dia sama dengan atas. So kita tak perlu buat excited state. So boleh terus masuk kepada hybrid state. So dia ada jadi macam ni. Then seterusnya kita kena cari ground state of Cl, iaitu 3s2, 3p5, dia macam ni. Then ini adalah hybrid structure dia. So dia punya 2 sp hybrid orbital dia overlap dengan 2 p orbital of chlorine atom. Then nanti ada 1 lone pair di atas macam ni. Untuk macam tu saja. Okay, betul. Alright, so cuma tambahkan explanation sikit lah Yuzeng nanti kat bawah tu. Okay. So clear lah, semua betul kat sini. Okay, ada apa-apa nak tanya? Semua dah semak Okay, thank you Yuzeng. Okay. Okay, seterusnya Alia Natasha. Ya, madam. Okay, silakan. Kejap Sementara madam tu, nampak tak? Nampak dah. Okey, kejap sementara tu Tanushree ada hal, sepatutnya Tanushree present J kan? Soalan J, tapi Tanushree tak masukkan dalam ni sebab dia ada competition apakah saya tak ingat dah. Madam, bukan sekarang madam, sekejap lagi. Bukan sekarang. Yang 2 suku tu. Oh, 2 suku. Saya ingat awak tak ada sekarang. Okey, so awak ada Okay, boleh present. Ada. Okey. Salah baca tadi. Okey, silakan Alia. First kali untuk ClF5 kena buat draw Lewis structure dia. Lepas tu cari dia punya ground state tu untuk chlorine. Chlorine ni dia duduk kat period 3. Alia tak boleh zoom kat Alia. Saya ni dia boleh. dah kabul. Ni. Okey, right. Chlorine ni dia duduk dekat period 3.
So dia punya ground state macam tu lah. Lepas tu chlorine ni dia ada satu lone pair. Yang lain tu semua sigma bond 5. Lepas tu dia punya excited state tu kita kena 2s tu biarkan macam tu sebab dia lone pair. Lepas tu yang 2 lagi tu kena bawa dia pergi dekat orbital 3D. So kita akan dapat hybrid state dia macam yang dalam gambar ni lah. Lepas tu dia punya orbital tu sp3d tu. Kejap Alia nanti Sat. Buka Ya, balik ya. dekat SPTD tu. Okay, awak zoom kejap. Dekat Kat hybrid mana? state tu. Zoom Ni. hybrid state. Okay. So ini penambahbaikan juga ya, apabila kita menulis SP3D tu, dia kan 3 tu dia super subscript tau. SP3D tu dia bukannya 332 yang biasa, dia adalah subscript, super subscript. Kita tulis kat atas. Nah, Oh, dari dia duduk segi macam dekat power kat atas. power ya. Okay. Okay nah. Okay, teruskan. Okay. Lepas tu kita kena cari untuk ground state untuk F. F ni dia duduk dekat period 2. So lepas tu kita lukis dia punya overlapping orbital tu. Lepas tu dapatlah macam ni. Ada 5 sigma bond. Lepas tu ada 1 lone pair. Madam nak kena explain apa lagi Okay, soalan cepu cemas. Okay. Geometri dia apa? Geometri dia Cemas dah. Apa geometri dia agak-agak? Square plana medium. Kan? Cuba lagi. tetrahedral lah. Jauh sangat tu. Tetrahedral. Middle. Octahedral. Bukan geometri dia. Geometri molekul ini. Bukan octahedral. Square pyramidal, madam? Square pyramidal. Betul. Okay. Okay. Alright. Okay. So, okay. Thank you Alia. Okay. Thank you, madam. Okay. Okay. Madam, nak tanya. Ya. Silakan. Yang lone pair tu kan, dia boleh letak atas atau bawah tak madam? Boleh. Macam yang Alia buat tadi di atas, di bawah kan? Kalau Di bawah. awak letak di atas pun sama juga. As long as bentuk dia adalah square pyramidal. Okay. Okay, seterusnya Inul Mardiah. Mana? Inul Mardiah, ada nama tu? Okay, ni LSF. Nah. Ni Lewis structure dia. Dia ada 6 sigma bonds. So dia sp3d2. Electron valence configuration of S kat ground state dia 3s 3p2. Excited state macam tu. Hybrid state tu 6 sp3d2 orbitals of S overlap with 6p orbitals of F to form 6 sigma bonds. Okay. Kejap awak zoom dekat ground state dengan excited state Sat. Okay. Ground state boleh buat 2 sigma je kan. So okay, yang ini kita promote 2 elektron sekaligus kan. Sebab kita nak bagi dapat 6 sigma. Promote daripada 3p kan dan juga 3s. Okay, so jadilah sp3 itu. Okay, drawing betul tak tu? Tak nampak. Okay, boleh. Okay. Alright. Thank you Ainul Mardiah. Betul semua. Okay, Lim Wei Ying. Silakan. Yes, madam. Give me a second. Can you see my screen? Okay, nampak.
Yeah, okay, so we draw the Lewis structure for BR. Kejap, awak zoom dulu. Zoom bagi dia lebar sikit. Okay. So we draw the Lewis structure and the molecular geometry is square pyramidal. So we assume it is sp3d2. So we write the electron valence configuration of bromine at ground state, and we need to promote to excited state. Okay, so this is the hybrid state. Okay. Yeah, so this is the drawing. Phi of sp3d2 hybrid orbital of bromine overlap with 2p orbital of fluorine atom to form 5 sigma bond. And one of 3 sp3d2 hybrid orbital of bromine atom occupied by one lone pair. Alright. Okay, so bawah tu tak ada apa dah, habis dah? Okay. Yeah, habis. Alright, so okay, betul, clear. Thank you. Yang lain sila semak sambil-sambil kawan awak ceritakan, awak tik-tik sekali. Thank you, madam. Thank you. Next, Mumtazah. Madam. Silakan. Nama ni saya pick random tau. Kalau ada nama yang terkena 2 kali, asyik nama yang sama je. Asyik lah ya, saya pun tak catat siapa. Ada juga nama yang kalau saya tak panggil langsung tu nanti saya cari balik. Hasan. Okay, silakan Mumtazah. Madam ada nampak skrin saya? Nampak. Cuma kena zoom sikit sebab terlalu kecil. Zoom lagi. Zoom lagi. Ataupun boleh rotate lens sikit kan? Okay, silakan. Okay, SAF2 pertama awak lukis structure dia, molecular geometry, and then awak akan dapat linear, and then kita nanti dari Lewis structure tu awak dapat 2 sigma dan 3 lone pair, dan jumlahnya 5, then kita assume sebagai sp3d. Then cari electron valence configuration bagi central atom iaitu Se, ground state bagi Se. Disebabkan Se dia color 5, kumpulan 8, so dia ada 8 valence electron. And then so kita perlu buat excited state sebab dia ada 2 sigma pair. Okay. Yeah. Then cari konsep lagi Okay. Kejap awak zoom Zat drawing awak tu. Zoom Zat overlapping tu. Yang bawah sekali zoom. Tak boleh dah, hang dah. Okey, tak apa. Nampak kat situ, cuma saya nak perhatikan labeling awak tu. Macam tak ada label lone pair kan? So nanti labelkanlah ya lone pair tu. Dan awak punya linear tu macam tak berapa linear, macam bengkok sikit. So kalau dia linear maksudnya atau kena straight kan lah? Okay. Alright. Okay, thank you Mumtazah. Nama. Seterusnya Quratul Aini. Ya, madam, ada. Okay, silakan. Mumtazah kena stop sharing dulu.
Nampak tak madam? Okay, nampak. Okay. Awak zoom sikit. Sekejap Okay. Okay, saya dapat TEF5 minus. So bila kita buat Lewis structure, kita akan dapat yang ni kan. Kita akan dapat yang ni. So bila kita cari formula charge dia, untuk F ni semua dah 0. Tinggal TE ni je negatif minus, negatif 1 tu. So kita tahu dia adalah AB5E and nama dia adalah square pyramidal. So bila kita buat molecular geometry, kita akan dapat 5 sigma bond and 1 lone pair. So kita tahu dia adalah sp3d2. Bila kita buat electron valence configuration of Te minus ni, kita kena buat ground state dulu. Bila kita buat ground state, kita dapat tahu yang dia tak tally dengan atas tu. Dia dapat 3 lone pair and 1 sigma bond je. Kita nak 5 sigma bond, 1 lone pair. So kita kena buat excited state. Bila kita buat excited state, kita akan dapat sama yang macam kita buat kat molecular geometry tu. So kita akan dapat 5 sigma bond and 1 lone pair. So bila dah sama tu, kita bolehlah buat hybrid state. Bila kita buat hybrid state, kita dapat sp3d2. Kalau nak tulis empty 5d orbitals pun boleh, tak tulis pun tak apa. So kita tulislah sama yang ground state of F2. Dapatlah yang last tu 2p kan. So kita tahu bentuk F tu ada 2p. Bila kita lukis, dia akan jadi macam ni lah. Satu lone pair kat atas ni. So dia overlap dengan 5F2p tu. Bila dia minta ni, sebab dia tak minta explanation. Kalau dia minta explanation, kita cakap lah yang 5 of sp3d2 hybrid orbital of Te is overlap with 5p orbitals of F atom to form 5 sigma bond. Macam tu lah. Okay. Betul. Okay, turun bawah kejap Ani. Okay, perhatikan yang charge negatif tu ya. Yang ini yang saya nak masing-masing semua orang tengok. Dia akan jadi Te negatif sebab datang daripada formula charge. So bila kita ada center atom yang ada charge negatif, kita tambahkan elektron. So dekat sini Te ni sepatutnya 6 kan balance dia. So ini buat berapa? 1, 2, 3, 4, 6, 7. 7 lah sebab dia tambah 1. Okay, check ya semua orang semak. Pastikan awak buat benda yang sama macam jawapan kat depan ni lah. Okay. Alright, naik ke atas lah ini. Naik atas lah. Okay, so drawing dia kalau dia ada charge, letakkan bracket. Okay, betul lah ni. Okay. Alright, thank you Quratul Aini. Thank you madam. Okay, seterusnya Alisa. Madam. Okay. Madam, kalau salah tak apa madam. Kalau salah tak apa. Tak ada masalah. Kita betulkan. Nampak ke? Okay, nampak. So saya dapat hybridization process untuk pH4+. So first kali kita kena buat Lewis structure dia. So dapat macam ni. And then kita buat electron valence configuration untuk P. Ground state dia 3s2 3p3. So bila ada satu lone pair akan dapat sp3. And then lukis dia punya orbital diagram and dapat dah 4 of sp3 hybrid orbital of P overlap with 4s orbital of H atoms to form 4 sigma bond. Okay, alright, awak naik atas kejap. Okay, start sampai situ. Okay, dekat sini ada siapa-siapa nak kata apa-apa? Nak komen? Apa yang kita boleh betulkan kat sini? Ada kesilapan sikit. Apa yang kita boleh tengok kat sini? Dia tak tulis ground state of apa P. Dia punya ground state tu. Dia punya ground state dia sepatutnya P ni sebab dia ada charge kan. Bila dia ada charge, okay, apa ni Alisa. Bila dia ada charge, phosphorus ni, apa charge dia? Hidrogen ni 0,0,0 kan. Bila dia ada charge, kita tak payah letak bracket dah. Kita letak formal charge pada atom.
Okay, hidrogen charge dia kosong. Dia awak letak kosong dekat hidrogen tu. Semua hidrogen tu kosong. Nanti kena letak bracket kecil tu nak. Okay. Dia kena buat bracket kecil sepatutnya. Okay, phosphorus tu berapa charge dia? Kalau kita kira. Phosphorus sepatutnya 5. So dekat situ dia ada 4 kan. Jadi dia positive 1. Phosphorus tu positive 1. Okay. So bila dia phosphorus positive 1, center atom dia, jadi ground state tu awak kena letak ground state phosphorus P positif lah. P positif. Yes, P positif. Okay. So bila P positif, elektron ni kita kena buang yang mana? Yang belakang. Yang belakang. Okay. SP negatif ni ada. Okay, lepas tu awak kena buang satu elektron, tapi nanti dia akan jadi, dia dah tak ada lone pair. Jadi awak kena ambil yang negatif tu bawa ke belakang. Oh, okay. So dia dah tak ada lah, dia akan jadi sp3. Okay? Boleh? Boleh. So awak termis dekat situ lah, dekat charge tu. Okay? Okay, bila kita buat overlapping pula, dia ada kotak lah sebab dia dah ada dalam bentuk charge kan. So kotak kan overlapping tu. Dekat overlapping tu awak buat dia punya bracket. Letak bracket, kemudian letak charge positif. Dekat mana tu? Dekat drawing overlapping awak tu, bracket kan dia. Macam tu letak positif. Okay, thank you. Alright, so itulah ya, bila kita ada charge maksudnya kena kira formal charge bagi setiap atom, kemudian center atom tu kena tolak atau tambah elektron. Okay, alright, thank you Alisa. Okay, seterusnya Tanushri. Yes, madam. Saya share screen. Semua nampak ke? Okay, nampak. Okay. Okay, so saya dapat J, CH2. CH2, okay, ni structure dia. Kita lukis macam ni. Kita tak payah lukis ikut geometri sebab dia organic. Lepas kita lukis, kita just labelkan sigma bond dengan pi bond dia. Okay, and then kita tulis ground state of C. Okay, disebabkan C dia sama, dia sp2, sp2, so kita tulis sekali je lah. Okay, and then bila kita tulis ground state dia macam ni. Okay, kalau perasan kat sini ada 5 sigma bond. Lepas tu kat sini, dekat carbon ada 4. Okay. So, kita kena tukar ni jadi, kan dia ada 4 sigma bond. So, kita kena excited kan. Bila excited, dia jadi semua sigma bond. And then hybrid state. Okay. Akan ada satu, dia jadi unhybrid. Sebab untuk satu carbon, dia sp2. So, kita just perlukan 3 je. Yang extra ni dia jadi pi bond. Okay, and then ni cara lukis dia. And then kita cari ground state untuk hydrogen. Dia macam ni je. Okay, lepas tu dia ada explanation. Saya tak tulis explanation dia. Tapi explanation dia, 2 sp2 orbital of C1 and C2 overlap with 2 s orbital of H to form 4 pi bond. 4 pi ke 4 sigma? Sorry, 4 sigma bond. Okay. While 1 pi bond is formed in sp2. Okay, lagi? Tu je.
Okay, kalau sebab dia kalau kita nak explain benda yang banyak center, dia akan jadi panjang sikit lah. Contoh ayat yang saya boleh bagilah, saya try juga nah. 2 of sp2 hybrid carbon for 2 of sp2 hybrid carbon for carbon 1 and carbon 2 overlap with s orbital of hydrogen to form 4 sigma bond. 1 of sp2 hybrid orbital of each carbon overlap each other to form sigma bond. While 2p orbital overlap sideways to form pi bond. Itu contoh ayat lah. Kalau awak ada ayat yang lebih baik, silakan. Okay. Apa ya? Kemudian dekat sini, awak turunkan, awak naik ke atas, Sat. Okay. Okay, pi ni datang daripada 2p kan. So awak turun bawah balik, kena labelkan 2p dekat ekor tu. Oh, okay. 2p labelkan. Okay. Nanti saya labelkan itu. Okay, labelkan nantilah. Okay. Alright, so yang lain betul lah dia punya explanation dia. Okay. Alright, Tanushree, thank you. Okay, thank you, Madam. Okay, soalan 1 selesai nah, masing-masing pun dah present dan awak pun dah semak. So far saya nampak okay, semua boleh buat, cuma ada beberapa perkara yang perlu diperbaiki sajalah. Okay. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dia tak perlu buat hybridization process. Saya cuma nak tengok overlapping orbital sahaja. Macam mana awak overlap. Okay, so silakan soalan nombor 2A, Afiq Naufal. Yang lain-lain boleh get ready nah, Suhaizam dan lain-lain. Afiq Naufal mana? Ada tak kat sini? Tak ada ya? Tak ada pun nama dia. Afiq Naufal DF2 kan? DFT2. Mana dia? Tak ada pun ni. Tak ada, tak nampak kan? Okey, tak apa, kita hold dulu. Kita pergi kepada Syuhaizam dulu. Soalan B, silakan Syuhaizam. Ya, saya Madam. Okey. Nampak Okey, nampak. Okey, awak zoom kat situ. Sudah. Okay. Sudah. So, soalan dia CH3, CH2, NH2. So, ni dia punya struktur dah. Okay, Kita lone pair kat sini. Okay. Lepas tu, ni dia punya lukisan. Saya ingat sikit. Okay. Dia tak apa, dia memang bila kita draw dia akan automatically jadi herotan dia ikut kepada bentuk dia. Sekejap, apa bersemut sangat ni? Kecil sangat ni. Bagi kita check sama-sama. Mula-mula tu CH3 kan? CH3, okay, CSP3, H. Okay, lepas tu pergi kepada CH2. CH2, SP3. Okay, lepas tu naik kepada NH2. NH2 ni pun SP3 juga kan sebab dia ada lone pair. 3 sigma, 1, 2, 3. Okay, dekat lone pair tu tak perlu label SP3 ke? Oh, okay, sorry. Kan, kena ada juga kan? Situ labelkan juga SP3. Okay, cuma 3 tu kena labelkan power kan, SP3. Ya. Dari segi tulisan je lah. Okay. Hydrogen kena labelkan S. Hydrogen tu label di luar. Okay, dalam bulatan tu labelkan 1S. 1S pun tak apa. 2S tak boleh lah, 1S. Okay. Sorry, Madam. Okay, tak apa. Dari segi shape tu okay lah.
tembam-tembam sikit lah ya. Tu je. Okay, alright, okay, betul. Yang lain boleh semak ya. Bentuk tu betul, cuma saiz tau boleh perbaiki dan label tu boleh perbaiki lagi. Okay. Okay, Thank thank you, you. madam. Okay, next is Xiao Kuan. Ada Xiao Kuan ada tak ni? Zycon pun tak ada. Okey. Tak ada juga. Nanti nak kena ni bagaimana ni. Okey, Wan Shanzi. Ya, madam. Okey, silakan. Madam boleh nampak? Okey, boleh. Okay, ini CH3OCH3, jadi itu struktur dia macam ni. C ini sp3 dan O ini sp3 kerana ada dua lone pair dan dua sigma bond. Dan di carbon sini juga sp3, jadi struktur dia macam ni. Okay. Dan ini bagi O punya lone pair dia macam ni kan, itu geometry shape dia, jadi itu elektron dia yang ada lone pair punya di sini, nak letak di sini. Okay, so kita check drawing. S tu dekat sebelah kanan, lupa nak label. Sebelah kanan sekali. Letak S. Okay, satu perkara yang saya suka dengan yang Shanji buat is dia betul-betul ikut geometri. Tengok kedudukan lone pair dia. Okay, saya nak tunjuk tak nampak pula. Okay, kita tengok lone pair pada O tu. Lone pair pada O tu pada kedudukan yang tepat sebab dia memang akan jadi band. Awak naik atas tak Shanji? Okay, awak lukis macam tu. Okay, ni band kan. So bawah tu kiri kanan tu adalah CH3, CH3. Dan dia punya CH3 tu adalah awak lukiskan hidrogen dia dalam shape tetrahedral. Kan? So dia betul lah. Kalau kita let's say ada satu soalan pasia, saya tak ingat tahun bila. Okay, contoh kan dia bagi struktur organik macam ni, lepas tu dia minta angle. Contohlah angle antara HCH. Okay, cuba Shanji jawab soalan saya. Angle HCH berapa? Angle HCH. Cuba awak tulis kat sini HCH. HCH. Tulis dekat bawah tu lah kan, dekat ni, dekat yang struktur O tadi. Ada O, ada C kiri kanan tu kan. Sambung H dia. Awak ikut drawing overlapping awak ni. Yes, dekat situ. Okay, satu lagi. Page ada 3. Page ada 3, satu lagi. Yes. Okay, sebelah lagi, carbon sebelah lagi, pun letak H dia. Yang tu jangan bagi dia straight, bagi dia bend. Carbon sebelah hidrogen tu, okay, awak ke bawah. Bagi dia bentuk tetrahedral. Yes. Letak HHH. Okay. Berapakah angle HCH? Siapa tahu ni? Angle ni berapa?
Agak-agak berapa? Kurang 109.5. 100. Yes, betul. 109.5. Kita tak ambil kurang lah. Kita ambil sebab dia kita consider tetrahedral kan. So kita ambil 109.5 terus. Kita ambil 109 sebab dia consider tetrahedral. Ini tak, itu lone pair tak effect ni. Tak effect itu angle sini. Tak payah. Tak. Okay. Okay. Kalau angle COC berapa? Ambil barang. Angle COC. Angle kurang dan kurang daripada 109.5. Yes, betul. Tandakan. Okay, yang itu kita letak kurang dan kurang sebab dia base daripada tetrahedral kan. Since dekat situ bentuk dia adalah band yang datang daripada tetrahedral since dia ada 4 pairs of electron. Okay, dia ada 2 lone pair bertolakkan. So basically datang daripada IC. IC. Mama cakap naik WhatsApp. Go. Okay, IC pula dah. Apa tadi? Okay, so dia ada 2 lone pair datang dari basic daripada tetrahedral, so jadi less 109.5, betul. Okay, ini contoh soalan exam. So, ambil dah bang. Okay, bye. Okay, apa tadi? Kacau lah anak-anak ni pun. Dia punya angle lah, COC dengan HCH. Okay, soalan boleh tanya macam tu. So kalau diikutkan pattern yang betul drawing ni yang Shanji buat lah, dia ikut betul-betul dia punya geometri bagi semua center. Okay, very good. Okay, thank you. Okay. Next, F. Junhan. Madam boleh nampak tak? Okay, boleh. Okay. So saya lukis structural formula untuk compound ini dulu. Okay. And then untuk carbon 1 ada 4 sigma bond, so sp3. So untuk carbon 2 ada 3 sigma bond. So carbon 2 akan ada sp2 hybridization. Dan carbon 3 pun ada 3 sigma bond. So dia pun sama sp2. So saya lukis part double bond ini dulu. So dan saya dapat macam tu. Okay, awak zoom sat dekat drawing overlapping tu. Zoom lagi. Okay, saya semak sekejap ya. 3 C1. Okay. P3P, okay. SP2, alright. Okay, betul? Semua betul? Okay, ini pun sama. Drawing dia pun, okay, kita tengok drawing dia. Drawing dia tak flat tau. Dia macam nampak macam curve macam tu kan. Okay. Drawing dia memang automatically terhasil apabila kita draw dalam bentuk geometri yang betul. Dia memang automatically dia punya bengkokkan dia tu akan jadi cantik. Okay, sebab dia dah buat SP2, SP3 bentuk yang tepat Okay, kemudian ada yang tanya saya, boleh tak kita buat nama apa ni, pi bond ni. Pi bond ni macam yang Junhan draw ni cantik lah sebab dia betul-betul di tengah dan dia boleh overlapping dalam keadaan cantik. Contohnya ada tak yang tanya boleh tak kita cross. Okay, dia punya pi tu bila dia cantum-cantum dia punya pi tu dia tak boleh nak buat cantik macam ni. Dia terpaksa cross dengan orbital lain. Okay, cross dengan orbital tu tidak boleh. Mesti awak jadikan dia straight dan dia buat dalam keadaan yang nampak jelas macam ni. Dia tak boleh cross dengan orbital lain. Satu lagi yang ada saya semak semalam, dia terherot. Dia punya P tu tak straight, dia punya P tu terkepak. So terkepak tu pun tak boleh. Okay, awak adjust lah kepada bentuk yang betul. Okay, alright, thank you Junhan. Yang lain dah salin lah. Okay. Very good.
Okay, seterusnya, okay, last, Sofia Balkis, silakan. Saya ya. Macam mana tu? Okay. Okay, nampak? So ini Louis structure untuk so dia ada satu sigma bond dengan dua pi bond. Sekejap. Saya punya Louis structure silap sikit. Okay. Label tak habis ni. Sigma bond. SP tu kenapa letak di luar? SP letak dalam, Sofia. Oh, okay. Awak label saya SP betul. kan? Tak apa, nanti Ya. awak betulkan. Label SP tu kena letak dalam kelopak tu. Okay. Kemudian hidrogen dengan S pun awak kena switch tempat, swap dia. Satu S label kat dalam, hidrogen label kat luar. Okay. What else? Kemudian elektron tidak dilabelkan untuk pi tak ada elektron. Betulkan juga. Dari segi shape betul. Maksudnya kalau saya nak bagi markah, shape awak dapat. Shape dapat tapi label tak dapat sebab label agak huru-hara kat sini. Tak apa, betulkan saja. Kita memang bincang untuk kita buat penambahbaikan. Okay, label. Shape betul lah. Label je lah. Label je yang salah. Okay, yang lain betulkan dia punya label. Okay, alright. Thank you very much. Okay, ada dua soalan lagi. Afiq dengan Zauquan yang belum settle. Nanti saya minta dirang post dalam grup lah. Okay, kemudian ada satu benda saya nak explain petang ni yang melibatkan carbon double bond. Okay, carbon double bond tu nanti saya akan explain sebab ada yang bila dia buat carboxylic acid tu dia ada dua jawapan. Carboxylic acid sama ada kita nak buat hybrid pada double bond ataupun nak gunakan pure orbital. Ada dua pilihan jawapan. Itu saya akan sambung petang nanti. Okay, petang nanti kita start pukul 2 suku kan? Kalau kita start 2:30 awak busy tak? Tak, Awak ada apa-apa tak boleh petang je. ni? Tak boleh je. Boleh, madam. Apa Zikri? Boleh je, madam. Boleh je, okey. 2:30 sampai 4:30. Dah saat kita nak rehat dulu. Okey, so kita jumpa pukul 2:30 kejap lagi. Saya nak cerita tentang carboxylic acid dan sambung start topik 4.4. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, madam. Thank you, madam. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, Waalaikumsalam. Thank you, madam. Okay.